Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Waziri Wazir. Untuk episod kali ini saya nak kongsi tips ataupun pengalaman saya dalam mengambil gambar VVIP ataupun portrait menteri ataupun menteri ataupun inilah portrait VVIP lah, terutama yang ahli kabinet lah. So untuk pengalaman kali ni saya tak nak cerita tentang teknikal sangat lah, lebih kepada orang kata apa, human side of the element dalam masa kita mengambil gambar portrait ni lah. So kepada adik kakak terutama yang mungkin akan terlibat mengambil gambar portrait, tak semestinya menteri atau VVIP atau senang cerita orang kenamaan lah kan, mungkin boleh ambil take note lah, ambil pen dan kertas ke untuk catat apa benda yang saya cakap ni lah. Pasal saya cakap ni tak ikut susunan lah, sejak saya cakap saja. So nanti you all mungkin boleh salin mana yang ikut priority masing-masing lah kan. So biasanya kalau untuk teknikal ni, mengambil gambar portrait ni, biasanya kita gunakan dua lampu lah kan, dua lampu kiri kanan yang flash ni kan. Kadang-kadang kita guna tiga, ada key light, ada fill light, ada belakang tu untuk backlight untuk kill shadow atau bagi rim macam lah. Itu teknikal lah. Tapi tentang teknikal ni, untuk ambil gambar portrait ni orang kata 2 light atau 3 light setup ataupun banyak setup lagi kan, butterfly lighting ke, Rembrandt ke, ataupun soft light, hard light, soft kiri kanan ratio, semua tu benda tu dah terlalu banyak dah di internet dah. Kita google sajalah benda tu, nak set up 3 point lighting ke, 2 point lighting ke, butterfly ke, Rembrandt ke, macam saya cakap tadi tu dah banyak sangat dah. Cuma yang kurang diberi perhatian adalah tentang human side dalam mengambil gambar portrait, terutamanya orang-orang kenamaan ni lah kan. Bukan orang kenamaan sajalah, sesiapa sajalah ni yang formal ataupun tak formal lah. So benda ni selain daripada teknikal tu mungkin saya bagi tahu akan datang lah kan. So dia nak lebih kepada fokus kepada human side lah, terutamanya dari segi etika lah. So first kali kalau kita dapat job kan, tak kira lah kita sama ada kita ni daripada pihak swasta ataupun kerajaan ataupun individu kan, yang dapat job mengambil gambar orang kenamaan ni, first kita kena tahu siapa subjek kita, orang yang kita nak ambil gambar tu. Ambil tahu latar belakang dia sedikit kan. Pasal bukan, biasanya benda ni bukanlah mengejut. Kadang-kadang seminggu awal, 2-3 hari awal kan, kita dapat job untuk ambil gambar individu yang kita nak rakam gambar tu. Kalau dia orang kenamaan tu, kita tengok title dia siapa, Datuk ke, Tan Sri ke, Tun ke, ada kalau dapat sikit ambil dia punya background story dia kan. Mungkin dia baru balik dari overseas ke, ataupun dia minat apa benda lah kan, personal interest dia tu kan. So maknanya benda ni penting untuk kita breaking the ice tau. Pasal orang kenamaan ni kadang-kadang dia busy, dia pun kadang-kadang tak kenal kita secara personal. Mungkin ada yang kenal, dan kebanyakannya memang tak kenal lah kita lah. Macam contohlah kami lah, macam terlibat mengambil gambar portrait menteri-menteri kabinet di parlimen kan, ada berpuluh-puluh orang, maksudnya daripada menteri hinggalah timbalan, daripada Perdana Menteri, menteri dan juga timbalan Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri dan juga menteri lah, timbalan Perdana Menteri dan juga timbalan menteri dan maksudnya. Dan kami pernah set up studio di bangunan parlimen tu. Ada masanya, ada dulu satu ketika dulu kita set up 2 studio tau, 2 studio mobile lah, maksudnya dalam satu bilik tu ada 2 studio. Pasal pihak jabatan dipertanggungjawabkan untuk buat poster kabinet, susunan tu daripada Perdana Menteri, timbalan menteri-menteri dan juga timbalan menteri. So setiap seorang menteri kabinet daripada Perdana Menteri, menteri kabinet dan juga timbalan menteri, kita jurufoto jabatan penerangan yang dipertanggungjawabkan untuk merakam semualah. Dan saya pun antara orang terlibat lah kan. Pasal kita ni dah ramai, ada kadang-kadang bergili-gili kan, pasal dia bukannya orang kata satu orang punya kerja, dia teamwork lah. Biasanya 3-5 orang, mungkin lebih. Tengok keperluan lah kan. Dan benda tu yang saya bagi tahu tadi tu, ambil tahu dia punya status ataupun dia punya itulah, maksudnya dia Datuk ke, Tan Sri ke, Tun ke. Pasal benda ni senang kita nak panggil dia nanti. Dan kita kena make sure lah nama yang kita sebut betul-betul kan. Contohlah masa bila dia sampai tu, kita perkenalkan diri kita, siapa daripada mana kan, tujuan kita ambil gambar tu. Pasal tak semua mereka ni, orang kenamaan ni, terutamanya menteri ataupun level ni, dia tahu sesi foto tu untuk apa tau. Kadang-kadang ada miscommunication antara pegawai dia dan juga pihak VIP tu lah kan. Kadang-kadang dia tak tahu ni untuk apa ni kan. So kita dah sampai, kita explain benda ni untuk portrait ni, benda ni untuk kegunaan ni. Dan kita bagi tahu juga posing ataupun posing mana yang diperlukan. Awal-awal kita bagi tahu Datuk Sri, Tan Sri, nanti kita nak ambil posisi sini dulu, depan dulu, betul, kita ambil side sini sikit, bagi tahu dia dekat posisi depan tu berapa shot lah, 3 shot ke, kiri sini berapa shot, sini berapa shot kan.
Dan bagi tahu, kalau ada masa kita bagi tahu lah kenapa. So benda ni kita kena, orang kata apa, ambil gambar portrait orang ni, tak kira lah sama ada dia kenamaan ke bukan ke, kita kena komunikasi ni penting. Pasal benda tu kita, orang tu manusia macam kita tu, dia perlukan personal interaction tu. Dan salah satu sebab kita pergi ramai ni, mungkin 3 hingga 5 orang ni, dan saya tak banyak gambar yang behind the scene tak kongsi, pasal kebanyakannya pada kebanyakan masa tu, terutamanya masa zaman filem dulu, masing-masing ada tugas masing-masing tau. Ada yang kena jaga lampu, ada yang kena jaga backdrop ni kadang-kadang kita pakai canvas. Kadang-kadang bila individu tu duduk atau kadang-kadang dia ada kerusi letak atas tu, duduk atau berdiri di atas backdrop tu, bila dia pusing-pusing kan, kejap posisi tengah, kiri, kanan, dia punya backdrop tu ataupun canvas tu dia akan lari lah, tak rata tu. Jadi kita kena adjust benda tu. Dan ada juga jurufoto lain ya, kebanyakan yang ambil gambar tu semua jurufoto, cuma ada setengah jurufoto tu dia rakam individu tu, ada setengah jurufoto tu akan tengok baju pakaian individu tu kan, betul kan, dia punya seluar dia punya baju dia sengit ke tak, dia punya tie, dia punya name tag, semua benda tu kita kena ambil perhatian lah. Kadang-kadang jurufoto yang bertugas tu macam contoh lah, kalau saya yang bertugas tu kadang-kadang kita lebih fokus kepada muka dia kan, wajah orang tersebut lah. Kadang-kadang kita tak nampak sangat detail dia. Kadang-kadang mungkin ada dia punya apa, seluar dia tak lurus, ataupun dia punya, orang kata, tak kemas kan, tie dia tak berapa nak kemas lah, ataupun dia punya kalau dia pakai ada pingat ke benda tu tak tersusun kan, kalau tak adjust, kena adjust betul-betul lah bagi dia penampilan tu cantik lah. Sebab tu kita kena ada orang lain yang tengok benda tu. Kalau kita nak tengok semua seorang, agak makan masa yang agak lambat lah kan, dari segi penampilan dia semua tu. Dan untuk apa ni, kalau kita nak adjust ataupun nak adjust baju seseorang individu tu, maksudnya kita sendirilah nak pergi kepada individu tersebut, kita nak adjust baju dia sini, kena betul, kita minta izin dia dulu kan. Ataupun kalau dia mungkin orang kenamaan ataupun kerabat, kita beritahu pembantu dia. Biasanya mereka ni ada pembantu khas itu atau pegawai peribadi dia, kita tanya dia, tuan, kalau saya nak adjust baju ni nanti macam mana kan, saya nak pergi sendiri ke ataupun ada orang lain yang akan adjust benda tu, kita beritahu dia tu. Kalau pembantu tu kata tak apa, you pergi sendiri, you adjust, okey, kita pergi kan. Pasal dia itulah macam ni, human side of orang ni kan, dia tak sama tau. Ada setengah orang dia selesa dengan orang lain pergi sentuh-sentuh badan dia kan, ada setengah orang tu tak selesa kan. So kita kena bagi tahu awal-awal dulu. Biasanya orang-orang kenamaan ni dia akan ada pembantu dia ke atau pegawai khas tu kan. Kita bagi tahu dia kan, nanti saya nak adjust benda tu macam mana, ataupun kita bagi tahu dia, begitu tuan, tali leher menteri tu tak apa nak adjust lah, tak apa nak straight lah, boleh tak saya adjust, bagi tahu dia. Betul kita bagi tahu dengan individu tersebut kita nak adjust dia punya tie tu kan. Kalau dia sendiri nak adjust, biar dia sendiri nak adjust kan. Dan sebab baiknya kita ada cermin yang facing dia lah, so dia nampak benda tu. So ni semua tentang human side. Teknikal tu macam saya beritahu tadi lah, teknikal tu boleh tengok Google lah, benda lain dulu kan. Itu satu. Lagi satu ialah interaksi tu. Maksudnya nak ke kiri ke kanan tu lah, kita kena beritahu sini sikit ke kepala tu lah. Kadang-kadang kita confuse kalau kita kata ke kiri kita, sebenarnya ke kanan dia. Maksudnya sebelah kanan lah. Kita rasa pusing ke kanan kita ni ke kiri dia. Maksudnya kita mungkin tengoklah yang mana kita sesuai. Kalau kita kata nak kepala nak duduk sikit, kita duduk macam ni kan. Kalau kita kepala nak sini kan. Maksudnya benda tu kadang-kadang kita confuse kan. Tapi benda tu komunikasi lah. So kita tak boleh anggap semua individu tu sama. Ada setengah individu tu dia senang, orang kata apa, buat lawak kan, kita cakap. Yang penting komunikasi lah, jangan diam je kan, cakap. Lepas tu kalau dah okey ke apa ke, ada setengah tu dia pakai tethered shoot lah. Tethered shoot pula mana, disambung ke komputer lah. Tu teknikal lah, terus nampak skrin besar lah, tu okey lah. Ada setengah tu yang mungkin last minute ke, tak apa-apa nak sedia peralatan, lepas kita shoot apa semua tu, kita tunjuk balik dekat individu tu, tengok muka, tengok dekat skrin kamera ni, tengok, tunjuk dekat dia, Datuk atau Tan Sri ni okey tak senyum dia tu, kita nak minta dia senyum sikit ke. Ada setengah tu dia tak nak orang kata ikut kita, tak nak ikut kita, maksudnya kita suruh dia senyum, dia tak kata karakter dia memang macam tu, serius kan. Kita tak apalah, tujuan kita bukan nak mengubah dia kan. Ada juga saya rakam, ada portrait tu, dia kata saya nak senyum ke nak serius. Saya beritahu kan, terpulang kepada Datuk Seri kan. Kalau yang mana yang selesa kan, kalau rasa senyum tu selesa, okey, buatlah. Kalau rasa
serius tu lebih kena dengan karakter sendiri, buatlah kita ada masalah kan. Pasal kita bukan nak ubah karakter dia, ikut dia lah kan. Pasal tu kalau orang tengok gambar, kenapa dia ni senyum, dia ni marah, itu dah memang wajah dia kan. So tak ada masalah. Ada banyaklah pengalaman kadang saya betul. Saya biasanya jarang senyum orang tu kata lah, menteri tu kata ataupun YB tu kata okey macam tu. Dan macam gelaran ni kalau ada kita tak sure kan, tak pasti dia Datuk ke Tan Sri ke. Tapi macam saya beritahu dia sebaiknya kita buat homework dulu lah. Kita beritahu YB macam ni kan. Kalau pegawai tu pegawai tinggi yang tak ada dia belum ada orang kata gelaran dah Datuk ke Datuk Seri ke apa semua, mungkin kita panggil tuan lah. Yang baru-baru naik tu kita panggil YB lah kan. So benda tu penting lah, komunikasi lah. Maksudnya apa yang saya nak sampaikan ni, komunikasi tu sangat penting. Bukannya tentang lighting setup tu kita boleh google dia benda tu. So komunikasi ni kita kena sentiasa bercakap dengan dia, tunjuk dekat dia kan, dekat individu tu gambar tu macam mana, okey ke tak okey ke kan. Dari segi dia posing tu, macam kalau ni yang teknikal sikit, kalau diorang pakai lencana kan, biasa pegawai kaki tangan ataupun pihak menteri dia pakai lencana nama, kita tengok pastikan lencana ni lighting dia tu, lighting atau kedudukan dia tu dia tak ada setengah tu tak reflect apa, tak ada reflection tu. Kadang-kadang bila kita ambil gambar bahagian name tag ni, kadang kita tak perasan tau, rupanya dia kena light tu dia reflect jadi terang, tak cantik lah. Kita nak pastikan yang name tag itu, nama dia tu nampak lah nama kan. Kalau kita kadang ada juga saya tengok gambar kadang-kadang saya pun ada terambil juga macam tu, kena betul point kat light sini. So dekat bahagian nama tu dia jadi terang, jadi nama tu tak nampak, maksudnya reflection tu. So kalau kita yang kena positionkan diri kita. So ada setengah tu kita boleh minta individu tu positionkan diri dia, ada setengah tu kita sendiri yang kena adjust kedudukan kita. Maksudnya kalau individu tu dah duduk depan kita situ, kita tak kiri ke kanan, kita adjust sikit, kita sendiri bergerak ke kiri sikit, ke tengah, ke kanan sikit. Pasal benda ni tak sama, kita tak boleh anggap semua orang sama dia akan ikut je cakap kita. Tidak, individu ni dia berbeza-beza kan. Sebab tu lah yang pentingnya komunikasi. Dia sampai tu kita perkenalkan diri kita siapa, tujuan kita nak ambil gambar, berapa shot lah kita nak ambil kan. Maksudnya berapa shot tu, bahagian depan ke kiri ke kanan kan, macam mana kita bagi tahu lah. Dia banyak lagi lah kan tentang lighting setup tu, macam sebagai tu teknikal saya tak nak cerita sangat, cuma backup tu kena ada. Backup tu kena ada, contohlah kalau kita bawa 2 lighting atau 3 lighting, key light dengan fill light, sebaiknya ada satu set lagi tu dah siap dipasang tu. Siap dipasang tu maksudnya kalau tak siap pasang, bukan pasang terus kepada soket elektrik tu, maksudnya dah ada side by side lah ataupun sebelah. In case lah kalau ada lampu tu flash tu trip ke problem kan, dia punya bulb terbakar ke kan, nak tukar lambat kan, kita just ambil je light stand tu, light stand dengan lampu tu, kita tukar lampu lain. Pasal benda-benda ni kita tak boleh ambil risiko. Kita jangan anggap lighting ni aku baru beli kan, takkan lah nak trip kan, kita tak boleh buat macam tu. So itu akan nampak macam tak profesional lah. Tak profesional tu maksud dia yelah kan, takkanlah kau buat satu je kan, in case kalau terbakar mesti ada backup kan. Maksudnya trip saja buka sambung kan. Macam saya pernah juga terjadi baru-baru ni, bukan trip tau, setup daripada pagi dah, pagi-pagi dah setup semua. Okey, test. Okey, pasal memandangkan waktu nak ambil gambar tu lama lagi kan, lebih kurang dalam 2 jam lagi kan. Pasal kita dah on lampu tu daripada pagi lagi. So kita tutup dulu, cabut pula dulu kan. Dah cabut tu, lepas tu lebih kurang dalam 15 minit lagi sebelum individu tu YB tu nak naik atas, on balik tak menyala flash tu, dah gelabah dah. Ni 15 minit lagi ni kan, kita pun dah gelabah dah. Nampak macam mana ni kan, yang ini portrait Perdana Menteri tu. Lepas tu dah tak boleh on, tukar pula soket lain, plug lain kan, tak boleh on juga dah. Tengok kenapa pula. Lepas tu kita test juga lampu extra yang kita buat tu, tengok tak boleh menyala. Mungkin soket tu problem. Lepas tu kita ambil extension yang panjang, wire extension yang panjang, kita cuba plug sebelah lain pula, supaya menyala. So maksudnya macam tu lah, kita kena sentiasa bersiap sedia segala kemungkinan. Walaupun kita dah test kan, macam okey, dia last minute kadang-kadang boleh jadi problem juga. So kalau kita bersedia dengan semua barang-barang yang ada, kita taklah gelabah sangat kan. Contohlah kalau betul lah lampu tu terbakar ataupun ada problem kan, pagi tu okey, ataupun lepas 2-3 jam tu ada problem, kita dah ada standby lighting lain dah, kita pasang je lah, ataupun tukar dia punya softbox je lah kan. So benda-benda tu sangat-sangat penting lah kan. Backup memang kena ada, dan backup kamera pun kena ada juga. Kamera pun satu, kita tak boleh lah harap satu kamera saja kan.
Kalau satu kamera ni kalau boleh sebaik-baiknya ada dua kamera yang sama lah kan. Contohlah kalau kamera kita pakai lensa 85mm, satu lagi tu pun 85mm lah. Jadi kalau in case kamera ni problem, kita swap saja. Dan untuk lens pula, lens sebaik-baiknya lah untuk portrait ni 85-105 lah, macam tu lah. Kalau kita pakai 24-70 ataupun 24-70, kita zoomkan lens tu kepada 70 ataupun 85. Pasal dia lebih flattering lah, benda ni flattering ni, you all boleh google lah apa maksud flattering. Dia lebih, bukanlah kata cantik lah, lebih menarik lah untuk dipandang lah. Dalam kalau kita pakai lens focal length 85 ataupun 105 tu. Kalau kita tak ada 85 atau 105 tu, kita ada zoom lens 24-120 ataupun 24-70. Kalau kita ada 24-70, kita pakai 70. Kalau kita ada 85, kalau kita boleh zoom 85 dan benda tu kita tengok space juga, ruang dalam pejabat tu besar mana kita nak shoot kan, dalam rumah dia ke, di pejabat dia ke, ataupun di mana kan. So kalau boleh jangan zoom in zoom out tau. Maksudnya kalau kita, walaupun lens tu contohlah lens kita pakai 24-120, kita dah zoom 70. Kalau kita nak ambil wide, kita maintain 70, kita je yang berundur. Jangan pula kita nak ambil wide, kita maintain position kita pergi zoom out 35mm kan. Dia gambar tu jadi lain nanti. So maintain saja position tu. Kalau kita pakai 85, kalau kita nak ambil half body, kita pergi dekat. Kalau kita nak portrait lagi, kita pergi dekat. Kalau kita nak full body, kita belakang lagi. Jangan pula kita yang mana yang boleh zoom tu kan, kita zoomkan kepada 35, zoom 70 kan. Dia punya tu perspektif tu dah jadi tak sama tau. Dia jadi tak cantik lah. So biasanya lah kalau untuk portrait, sebaik-baiknya kita pakai 85mm ataupun 105. Aperture antara 8 atau 9 tu tengoklah kan. Kita biasanya, kita jarang lah pakai 16 ke 22 kan, ataupun 2.8 ke nak bagi bokeh belakang kan, jarang. Kalau pakai 2.8 ke 1.4, kalau kita fokus kat mata ni, hidung ni boleh jadi blur tau. Kita tak nak lah benda macam tu kan. Dan kadang-kadang individu tu, orang kadang-kadang dia pakai pingat-pingat kan, banyak-banyak pingat tu semua kan. Kalau kita pakai 2.8 atau 1.4, kadang-kadang bahagian tu ialah mata dengan dia punya focal ni tak sama, dia akan jadi blur kan di sini. Kita nak sharp lah. So sweet spot bagi saya lah kan, ni tengok masing-masing lah kan, 8, 9 macam tu cantik lah. Nak pakai 11 jarang lah pakai kan. Nak pakai 2.8 ke 1.4 tu memang tak ada lah. So lens tu 85 ataupun 105. Kalau tak ada lens tu, ada zoom lens, kita zoom pada tu kan. Itu antara technical jugalah, tapi yang penting yang saya nak bagi tahu tadi, human side of the story dalam mengambil gambar portrait orang kenderaan lah. Dan juga tata cara pemakaian kita penting lah. Pakailah kemeja. Kalau orang tu buat di pejabat, kalau kita ada suit, kita pakai suit kan. Kalau melibatkan kerabat diraja, kita pakai songkok lah. Buat sedia ada kan. Kalau maksudnya memang kita bawa lah benda tu. Pakaian memang kita kena jaga lah. Pakai kemeja. Kalau kita ada suit, kita pakai suit. Jangan pakai t-shirt lah, walaupun nak ambil gambar di rumah individu tu, jangan kita pakai t-shirt lah. Benda tu tak elok lah kan. Kita kena hormat lah individu yang kita ambil gambar tu. Ok lah, kalau ada apa yang nak tanya lagi yang mungkin tak clear pasal nak kongsi benda ni, mungkin berjam-jam tu kan, boleh tulis ruang komen lah apa benda yang rasa macam ada benda nak tanya ke lagi kan. InsyaAllah ada masa nanti saya jawab. Ok, terima kasih.